Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat kita bersua kembali pada hari ini untuk program CDL Hands-on Online Session bagi PGB siri ke-12 tahun 2023 yang kita bersiaran langsung pada setiap hari Rabu bermula daripada jam 2.30 petang tadi. Bersama-sama kita pada hari ini adalah, tidak perlu diperkenalkan lagi ya, Cikgu Samsul. Cik Samsul bin Yahya, iaitu guru besar Sekolah Kebangsaan Kampung Belukar, Naka Kedah Darul Aman, yang telah bersama-sama kita, kalau tak silap saya, sudah 2 kali, lebih kurang begitu 2 kali atau 3 kali Cik Samsul bersama-sama kita dalam sesi ini. Jadi sebagai saya boleh melihat kehebatan Encik Samsul sendiri dalam bidang ICT khususnya dan juga pelbagai-pelbagai program lain, dan kata kita lihat dari segi pencapaian Cikgu Samsul sendiri telah menerima pelbagai anugerah dan juga sering kali membuat sesi perkongsian dengan guru besar dan juga pengetua yang lain. Dan hari ini Encik Samsul kembali bersama-sama kita untuk satu lagi siri yang bertajuk Bimbingan PGB bagi pembangunan kompetensi guru dalam pengupayaan ICT. Jadi dengan kata lain berfokuskan kepada bagaimana program pemantapan kompetensi digital yang boleh dilaksanakan oleh PGB selaku pemimpin sekolah. Dalam perkongsian kita pada hari ini juga, Cikgu Samsul akan berkongsi dengan kita apakah yang boleh dilakukan dalam pengurusan ICT di sekolah dan juga bagaimana ataupun apakah program yang dilaksanakan untuk membantu dan membimbing guru-guru senior dan yang kurang kompeten dalam ICT supaya seperti pepatah Melayu mengatakan bahawa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan guru-guru yang menguasai ataupun fasih digital. Dan saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama-sama kami pada hari ini, iaitu tentang hasrat KPM sendiri, iaitu yang sedang memberikan tumpuan bagi memacu pendidikan digital negara dalam mempelbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Jadi bagi tujuan itu kita boleh lihat KPM begitu konsisten untuk mewujudkan satu ekosistem digital yang canggih, maju dan terkedepan di sekolah seluruh negara dan ini dinyatakan dalam siaran akhbar yang disiarkan pada 2 hari lepas dalam Sinar Harian. Dan kalau kita lihat perkembangan terbaru juga, Jemaah Menteri telah bersetuju Dasar Pendidikan Digital Negara dilaksanakan segera dengan pemerkasaan penggunaan teknologi bagi melahirkan generasi fasih digital, berdaya saing dan kreatif. Jadi sekiranya kita nak menghasilkan generasi yang fasih digital, maka guru-gurunya perlu fasih terlebih dahulu. Bagi menyokong strategi pendigitalan pendidikan, guru-guru bakal melengkapkan diri dengan pengetahuan digital melalui kursus dan latihan berkaitan. Itu hasrat KPM. Dan hari ini Cik Samsul ini telah mengambil inisiatif untuk berkongsi dengan kita untuk mengambil tanggungjawab itu untuk memastikan semua warga pendidik di SK Kampung Belukar itu bukan sahaja celik digital tetapi juga fasih digital. Dan hari ini saya menjemput GB kita yang hebat ini untuk berkongsi bersama-sama kita pada hari ini bagaimana pemerkasaan itu dilakukan di SK Kampung Belukar. Tanpa melewatkan masa, saya serahkan platform ini kepada GB Samsul. Dipersilakan. Sound check dulu. Dengar no? Okey, dengar. Okey. Terang, jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Puan Pengetua, Puan Nur Hati Embung. Saya ingat ke saya ikuti wanita hari ini. Sedap, gitu. Seterusnya para hadirin yang mengikuti secara langsung pada petang ini, alhamdulillah sekali lagi saya diberi tanggungjawab oleh pihak CDL untuk membuat perkongsian dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Ini kali kedua, alhamdulillah.
Terima kasih Puan Nohati selaku moderator pada hari ini. Puan Nohati pun untuk pengetahuan semua para hadirin hadirat adalah antara pengetua yang hebat. Saya pun ikuti juga pembentangan dia tu, kemah kata antara orang yang hebat. Dan sambil itu saya jemput lagi sekali lah tuan-tuan dan puan-puan, para pentadbir yang ada di sini maupun cikgu-cikgu yang ikuti CDL pada petang ni. Jomlah kita sama-sama join CDL ni. Kita kongsi. Bukan kita nak menunjuk kehebatan kita, bukan. Kita sekadar berkongsi pengalaman kita yang mungkin kita boleh guna pakai dalam aspek lokaliti kita. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, berbalik pada hari ini. Hari ini saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan mengenai apa yang telah saya lakukan di sekolah. Dia sebenarnya tak hebat mana tuan-tuan dan perempuan. Tapi sebagai seorang guru besar yang telah dipertanggungjawabkan untuk memegang atau menerajui sebuah sekolah. Sekolah saya ni adalah 2 bandar, jauh masuk ke dalam, dekat sepadan Thailand. Cikgu-cikgu pun ramai yang remaja purba. Selagi kita tengok remaja purba, istilah remaja purba ni maksud dia hampir ke umur 50 ke atas. Okay, saya kongsi nah. Jadi saya minta izin untuk kita mulakan perkongsian. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan slide saya untuk hari ini. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah bimbingan PGB bagi pembangunan kompetensi guru dalam pengupayaan ICT. Itu headline dia. Okay, headline dia. So, okay, ini adalah warga sekolah saya. Warga sekolah saya ada lebih kurang seramai 33 orang. Yang ni, kalau cikgu tengok pun, warga sekolah saya bukan yang muda-muda cikgu. Kita ada di sini hampir 85% adalah remaja purba. Remaja purba ni, umur yang dah masuk macam saya ni. Ada yang masuk 50 lebih dan ada yang senarai menunggu untuk bersara ni pun dah panjang. Okey, jadi bila situasi macam tu, cikgu pun faham lah. Okey, antara sebab kalau kita tengok sekarang ni pun banyak antara penyebab utama yang akan menyebabkan cikgu-cikgu kita bersara ni sebab ICT. Okey, ini adalah gambar yang terbaru warga sekolah saya. Okey, kalau cikgu tengok pun di sini pun cikgu dah nampak dah. Bukannya ramai yang muda, tak ada yang muda. Yang muda pun, yang paling muda pun hanya seorang saja. Tu pun dalam hampir 5 tahun yang lalu posting pertama dah. Itu yang paling muda. Yang lain tu veteran, kategori veteran lah. Okey, ini sebuah sedikit latar belakang saya, asal daripada Pulau Pinang. Kemudian ada sebuah sedikit background pengajian saya dan lain-lain. Ini pengalaman kerjaya saya sebagai pengenalan. Okey, sekolah pertama di Pahang. Seterusnya SK Kampung Meluka ni adalah sekolah kedua saya sebagai seorang guru besar. Alhamdulillah. Ini adalah senarai pencapaian saya. Okey, setakat yang ada sekarang ni, dan saya tahu pencapaian ramai lagi pencapaian yang lebih hebat daripada peserta-peserta kita pada hari ini. Sebagai contoh, Cikgu Syahril yang minggu lepas buat perkongsian tu, saya sendiri tengok senarai pencapaian dia tu memang saya teruja. Banyak sangat kata kemenjadian dia tu, kebasilan dia tu. Seterusnya, ini adalah secara minta lalu warga sekolah saya masih lagi kosong PKM. PKM saya sini kosong sebab telah dipanggil untuk berkhidmat di KPPD. Okey. Okey, objektif untuk perkongsian amalan baik pada 13 September iaitu hari ini lah cikgu. Saya bahagikan kepada 2. Yang pertama adalah pengurusan maklumat sekolah. Bagaimana saya urus pengurusan maklumat bagi urusan dalaman sekolah. Terutama sekali bagi saya sendirilah selaku pentadbir. Mungkin ada yang penolong kanan ataupun cikgu-cikgu guru akademik yang ada dalam talian ni mungkin boleh ambil sebuah sikit orang kata inisiatif ataupun panduan yang saya bagi ni untuk orang kata sebagai panduan untuk laksanakan setakat yang kemampuan tuan-tuan dan perempuan. Kemudian slot yang pecahan yang kedua, saya nak cerita apa yang saya buat dengan cikgu-cikgu sekolah saya untuk pembangunan
kemampuan ICT mereka masing-masing. Okey, ini adalah senarai matlamat jangka panjang, sederhana dan pendek sekolah saya. Kalau siapa yang ikuti perkongsian saya untuk siri yang ke-9 yang lalu mengenai PBD, dah nampak dah yang ni. Tapi saya kongsi lagi sekali, yang mana dalam matlamat jangka, dalam 3 matlamat ni, ada satu yang saya selit tentang kemampuan ICT, iaitu matlamat jangka masa sederhana, iaitu penguasaan amalan ICT. Penguasaan amalan ICT ni maksud dia, saya nak cikgu saya, kurang-kurangnya dia mahir sedikit daripada apa yang dia ada. Kita tak mau cikgu-cikgu sekolah saya, tak mau cikgu sekolah saya ni mahir dari segi Word, apa PowerPoint lebih kurang macam tu ya. Kita nak mereka lebih advance lagi daripada apa yang mereka ada sekarang. Sekurang-kurangnya mereka dapat menambah baiki kemampuan mereka dalam penguasaan ICT dan lain-lain. Sebab era naratif pendidikan sekarang, kemampuan ICT itu adalah banyak membantu cikgu-cikgu ataupun menyumbang dari segi orang kata kemampuan cikgu-cikgu itu untuk melaksanakan tugas. Seterusnya anak perempuan, ini adalah seperti mana yang Cikgu Nurhayati Ahmad tadi dah cakap tadi. Sekarang pendidikan digital. Menteri Pendidikan kita pun dalam roadshow pendidikan digital di beberapa buah negeri. Penasihat kita pun Dr. Ihsan pun hari ini berada di Kuantan pun mengenai pendidikan digital juga. Kalau kita lihat dalam yang ni saya ambil town hall pendidikan digital Perkhidmatan Pendidikan Zon Utara bagi tahun 2003 ni telah digariskan di situ, iaitu bertanggungjawab untuk menguruskan program pemantapan pendidikan digital Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia merangkumi 9 skop utama. Dan strategi pendidikan digital bagi melengkapkan pendidik dengan pengetahuan digital dan menepati hasrat kerajaan menyokong inisiatif Teras 4 My Digital, iaitu membangun bakat digital, tangkas dan kompeten. Okey, ini tu yang kata tanggungjawab sebagai pentadbir, tanggungjawab sebagai PGB ni bukan kata kita nak urus yang lain, yang kemampuan cikgu-cikgu kompeten pun kita kena tengok. Okey, kalau kita tengok yang ini adalah antara orang kata banner-banner ataupun maklumat-maklumat yang dalam program pemantapan digital. Kita tengok sini. Ada semua menceritakan tentang contoh dia skop 8, pembudayaan kreativitas, inovasi digital dan lain-lain. Kalau kita tengok yang ni memang skop ni menceritakan tentang digital saja. Kemudian seterusnya adalah kalau kita lihat pula dalam Teras TS25 tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kalau kita tengok yang salah satu instrumen, salah satu terasnya adalah kepimpinan berkesan, iaitu kepimpinan yang berkualiti berwawasan. Maksudnya seseorang guru besar, pada pandangan saya lah, pada pandangan saya, seseorang guru besar itu adalah bertanggungjawab untuk memastikan cikgu-cikgunya dalam keadaan yang paling kompeten. Kalau sebagai guru besar ni, kalau dia tak boleh bimbing cikgu-cikgu dia tu, menandakan seorang pentadbir atau guru besar itu ataupun pengetua tu, maknanya dia gagal melaksanakan tugas ataupun amanah yang telah diberikan kepadanya. Okey, yang ini adalah 7 teras dari keunggulan KPM seperti mana yang kita tahu. Kalau kita lihat di situ, ada juga diselitkan mengenai digital, iaitu teras yang ke-7, iaitu meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Tapi kalau cikgu kita sendiri tak mahir dalam digital, macam mana nak mahirkan budak dari segi aspek digital? Itu kunci dia tu. Mana dia, mau tak mau, suka tak suka, cikgu kita mesti kena tahu sekurang-kurangnya beberapa perkara yang boleh untuk meningkatkan dari segi kualiti penyampaian PDP mereka masing-masing. Okey, yang ini saya ambil dalam, tak salah saya, yang ini dalam berita harian. Okey, yang dinyatakan bahawa kemajuan teknologi hari ini memerlukan tugasan direkodkan dan lain-lain lagi. Menceritakan tentang betapa perlunya ICT ni dalam pendidikan era zaman sekarang. Okey. Kemudian yang ni saya ambil dalam Facebook lah. Saya ambil Facebook, saya screenshot mengenai rungutan cikgu-cikgu ataupun keluhan cikgu-cikgu mengenai kemampuan mereka dalam ICT. Contoh dia macam ni, sebut canggihan teknologi terkini tidak terikut oleh guru-guru yang super senior. Ada cikgu yang memang saya tak nafikan, cikgu yang berumur ni memang payah nak adopt dari segi
ICT. Sebab memang kumpulan ini berada dalam masa yang bukan zaman ICT. Masih zaman menulis chalk and talk dan lain-lain lagi. Ini antara nukilan-nukilan ataupun rungutan cikgu-cikgu yang merungut tentang kemampuan ICT masing-masing. Kita tengok di sini, ini antara contoh yang saya bagi nah. Yang ini antara Kerajaan Berita Harian bantu rakan sekerja kurang mahir teknologi maklumat. Itu tanggungjawab tu. Tanggungjawab pentadbir dan juga tanggungjawab rakan-rakan dalam sesebuah institusi itu. Maknanya saling bantu-membantu. Okey. Kemudian seterusnya, ini antara juga yang saya ambil dalam Berita Harian. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Yang ini adalah perancangan untuk sekolah saya. Okey. Sebelum saya mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki dari segi kemampuan cikgu-cikgu, apa yang saya lakukan yang pertama adalah saya gunakan teacher's voice. Teacher's voice maknanya kita gunakan dalam drive, kita bagi satu pautan untuk kita tengok setakat mana kemampuan cikgu-cikgu kita. Sebab kita kena tengok dulu apa yang mereka nak, dari segi apa yang mereka perlu bimbing dan mereka nak macam mana. Baru kita boleh rancang cikgu. Kita tak boleh buat tulis sesuatu program tu tanpa perancangan yang sewajarnya. Itulah yang akan menyebabkan kita gagal. Berbalik pada yang ni, kita refer balik. Kalau cikgu nak refer balik, cikgu boleh refer untuk slot yang lalu. Dr. Amin sendiri pun menceritakan tentang check, do, plan and action. Cikgu boleh tengok siri-siri yang lalu. Ada yang telah menyatakan oleh beliau. Okey, ini adalah antara pautan data. Okey, daripada Google yang saya buat teacher's voice untuk cikgu saya. Jadi semua perancangan yang berlaku di sekolah Kebangsaan Kampung Blokang ni yang kita buat program-program digital adalah berdasarkan daripada sangkutan data-data ini. Data-data ni kita kutip, saya kutip dan bincang dengan penduduk kanan dan kita rangka apa program yang kita nak buat untuk sepanjang tahun untuk membantu cikgu-cikgu kita. Jadi kita tengok datang mana yang mungkin cikgu-cikgu kita rasa kurang. Contoh dia yang nombor 5, bagaimanakah tahap penguasaan ICT, ada yang bagi lemah, sederhana, ada yang kuasai tu pun tak ramai, mana dia sederhana tu ramai yang di sini. Yang sederhana tu ramai. Jadi kita tahu dah level cikgu sekolah saya ni macam mana. Jadi kita kena bantu di situ. Contoh dia ini, jika anda menggunakan kaedah penyimpanan ICT, apakah kaedah yang anda gunakan? Banyak guna drive saja, nak guna elemen-elemen lain tak erti dan lain-lain lagi ataupun tidak mahir. Itu banyak membantu untuk kita rangka program-program seterusnya di sekolah. Okey, selepas kita rangka program di sekolah, ini berbalik pada TS25 lah ni. Kita akan buat OPPM. PPM ni akan membantu kita untuk buat perancangan yang lebih teratur dan lebih spesifik. Jadi kita susun hak mana yang dah buat, hak mana yang belum, kita susun yang ni. Jadi makna dia apabila kita nak buat perancangan ataupun bila berlakunya mesyuarat pengurusan, OPPM ni adalah antara bantuan utama ataupun petunjuk key utama kita untuk kita tengok setakat mana dah progres pencapaian tu. Ataupun kita nak kena buat reschedule balik ke dan lain-lain lagi. Okey. Seterusnya, okey. Mengenai sekarang masuk yang pertama, pengurusan sekolah. Untuk pengurusan sekolah tuan-tuan dan puan-puan, saya lebih banyak menggunakan MyLink. Okay, banyak menggunakan MyLink. MyLink ini adalah antara satu kaedah yang saya guna untuk saya simpan semua maklumat-maklumat ataupun perkara-perkara penting ataupun data-data big data penting dalam sekolah saya di dalam satu pautan. Maksudnya apabila saya untuk pergi ke mana-mana mesyuarat ataupun tugasan luar, contohnya kalau kita pergi mesyuarat, kalau data dalam masa kita hadir itu tiba-tiba Tuan PPD ataupun pengarah kan minta data, jadi kita boleh akses ambil di sini terus tanpa perlu kita telefon dah cikgu kita. Contohnya kalau kena hari yang cuti penggal, kita kena pergi hadiri mesyuarat. Kalau hari itu baru kita nak telefon cikgu kita untuk kita minta data, dia akan jadi masalah lambat. Jadi kita buat satu pautan MyLink dengan drive, mana data penting yang kita rasa penting yang memang akan digunakan, kita akan masukkan di situ dan boleh diakses bila-bila masa. Di samping itu juga, selain daripada MyLink, saya juga menggunakan kaedah Padlet. Kaedah Padlet untuk saya simpan
beberapa perkara-perkara penting untuk pengurusan saya sendiri. Ini secara screenshot juga nah. Saat ini saya akan tunjuk secara talian ni apa yang ada dalam saya punya mailing dan juga Padlet saya. Okey. Yang ini adalah Google Classroom untuk sekolah. Okay. Sebelum ni, sekolah saya ni ada isu dari segi penggunaan Google Classroom yang tidak aktif dan lain-lain lagi. Isu ni saya ingat di mana-mana pun PPD ataupun negeri pun banyak isu yang dibangkitkan tidak aktifnya Google Classroom dan lain-lain lagi. Jadi bila masuk di sekolah ni, saya aktifkan balik Google Classroom ni dengan saya buat satu dia punya page untuk pentadbiran saja. Dalam pentadbiran ini untuk memastikan cikgu-cikgu saya masuk di sini, saya dengan PK kita telah bina satu pautan ataupun drive untuk ERPH dalam ni. Jadi mau tak mau cikgu tu tetap akan masuk dalam Google Classroom ni. Jadi isu untuk penggunaan Google Classroom selesai. Alhamdulillah. Okay, ini antara dia dalam drive tu. Jadi kita boleh semak secara maya. Cikgu mana tak hantar, cikgu mana tak lengkap, hari apa dan lain-lain lagi. Ataupun macam contoh dia masa zaman COVID yang lalu. Ada orang bahagian BPK, pegawai bahagian BPK, telefon tengah malam. Kata nak satu lesson plan sains yang cikgu tu buat. Jadi alhamdulillah bila kita buat dalam bentuk macam ni, kita boleh akses ambil terus lesson plan tu dan kita bagi. Jadi tak payah duk kalut dah. Okey, sebab sebelum ni cikgu-cikgu saya ni bila kata remaja purba masih lagi menggunakan kaedah penulisan RPH dalam buku ataupun file RPH yang orang kata tebal tu. Jadi isu tebal apa semua kita dah selesai, paperless apa semua. Okey. Okey. Sekarang adalah program apa yang saya lakukan di sekolah. Okey. Antara objektif utama program yang saya lakukan di sekolah untuk ICT adalah yang pertama adalah untuk mendedahkan guru-guru dengan penggunaan pelantar alternatif bagi pengurusan kendiri. Ini adalah berbalik kepada siri yang ke-9 yang semasa saya buat pembentangan dahulu mengenai pengurusan evidence PBD. Okey. Cikgu-cikgu kita saya ingat semua cikgu pun faham, kebanyakan evidence cikgu kita adalah disimpan dalam handphone. Jadi bila saya dedahkan dengan bantuan cikgu-cikgu lain yang beberapa orang yang mahir dengan kaedah yang baru, kita dapat bantu cikgu-cikgu tu kaedah macam mana nak simpan evidence murid dalam secara talian. Seterusnya adalah memperkasakan guru-guru dengan kemahiran ICT dari semasa ke semasa dengan kemampuan diri. Sebab itu berbalik kepada yang saya cerita tadi dalam OPPM tu, apabila kita buat mesyuarat, kita akan semak balik situ. Setakat mana kita dah progress kita dah berjalan. Kalau kita tak berjalan, kita kena reschedule balik, check balik. Kalau kita buat khusus, kita buat kajian balik, tanya balik dalam bentuk teacher's voice, setakat mana mereka dah boleh ikuti. Kalau tak boleh ikuti, apa plan kita seterusnya? Kita nak buat lagi sekali ke atau nak buat 2-3 kali lagi bengkel ke dan lain-lain lagi. Bergantung pada lokaliti kita lah. Yang ni saya cerita berdasarkan lokaliti sekolah saya. Kemudian seterusnya adalah memenuhi perancangan jangka sederhana sekolah. Perkara yang nombor 3 ni adalah berbalik yang saya bagi tadi, yang matlamat jangka pendek, sederhana dengan panjang. Ini adalah dia masuk dalam bahagian yang ni, yang untuk program From Zero to Hero ni. Seterusnya memperkasakan penggunaan pelantar delima sekolah. Okey, jadi kita nak selesaikan isu sebab sebelum saya masuk ke sekolah ni, kali pertama saya masuk, isunya adalah penggunaan pelantar delima di sekolah hampir negatif. Hampir zero. Tak guna langsung. Cikgu-cikgu pun tak guna aplikasi itu tak guna langsung, tak masuk dan tak pakailah senang. Jadi bila kita buat beberapa program selesai isu yang berbangkit. Okey, ini antara program yang saya laksanakan di sekolah, iaitu ladap penggunaan Google Classroom, yang di mana saya dengan ada lebih kurang 2 orang lagi cikgu yang mahir ataupun yang telah kita latih awal. Saya latih awal dengan PK saya untuk bantu cikgu-cikgu ni. Jadi kita buat khusus ni, kalau cikgu nak buat khusus,
cadangan saya lah. Kita tak boleh buat sekali saja cikgu. Contoh dia ladap penggunaan Google Classroom ni, saya laksanakan hampir 4 ataupun 5 kali. Terutama sekali ini, ladap penggunaan Google Classroom ni saya guna semasa waktu PDPR dahulu. Waktu tu memang kena pakai. Cikgu-cikgu saya pakai. Sebab sekolah saya ni, terutama sekali hak budak darjah yang sekarang ni berada darjah 6 lah. Mereka dapat peranti, tablet yang dilengkapkan dengan penggunaan data. Jadi untuk memudahkan PDP itu disampaikan, bahan-bahan tu dapat disampaikan. Jadi kita kena dedahkan dulu cikgu-cikgu dengan Google Classroom ni. Jadi bila kita dah buat latihan, apapun latihan bengkel berkala dengan beberapa kali, alhamdulillah cikgu pun dah mula mahir yang ada di situ. Okey, seterusnya ini adalah yang dilaksanakan. Yang ni baru khusus semalam cikgu. Yang ni baru semalam. Yang ni saya dedahkan cikgu saya bengkel yang kelima bagi tahun 2023 ni adalah bengkel penggunaan Padlet. Ini bengkel penggunaan Padlet yang cikgu tengok gambar ni. Adalah bengkel penggunaan Padlet yang mana saya dedahkan cikgu-cikgu saya bagaimana nak guna Padlet. Kalau ada satu lagi khusus tu, saya dedahkan cikgu saya berguna mailing. Mailing ni mungkin cikgu-cikgu saya kalau yang tak berapa mahir ICT tu, dia akan jadi stres sebab banyak aspek teknikal. Jadi bila kita tengok, bila timbang tara balik, Padlet adalah antara langkah ataupun satu lagi platform untuk cikgu yang orang kata level yang masih rendah, yang tak berapa cekap, boleh guna Padlet. Jadi kita buat khusus. Yang ini berlaku kemarin, yang mana saya buka offer juga untuk khusus Padlet ni untuk beberapa buah sekolah di dalam hampiran dengan sekolah saya. Alhamdulillah, kemarin kita dah selesai dah untuk siri 1 untuk penggunaan Padlet. Okey, ini adalah antara hasil kerja. Ini screenshot juga dah. Lepas cikgu-cikgu tu buat amali, dia orang dah banner ada dia orang punya Padlet, dia orang hantar send dalam WhatsApp WhatsApp sekolah, WhatsApp official sekolah. Ini antara dia lah ni, antara link-link yang mereka dah siap. Saya kata kalau tak selesai, saya kata buat, bagi selesai, kemudian hantar mailing tu bagi saya tengok, dan kawan-kawan yang lain pun boleh masuk join di situ untuk lihat bagaimana hasil Padlet cikgu-cikgu tu. Okey, yang ini adalah ladap siri 1 sampai 4 penggunaan mailing. Okey, mailing ni adalah antara kaedah yang kita gunakan di sekolah bagi urusan penyimpanan bahan-bahan cikgu. Tapi macam saya abang lah, kalau kita nak angka sesuatu program tu, kita kena timbang tara. Sebab ada kemampuan cikgu-cikgu kita ni, dia tak sama cikgu. Itu jugalah kemampuan kita. Ada cikgu yang laju, ada cikgu yang perlahan, ada cikgu yang mahir, ada cikgu yang kurang mahir, ada cikgu yang separuh mahir. Jadi untuk memastikan benda tu berjalan dengan baik, kita kena rangka. Dan macam sekolah saya ni terpaksa lakukan sampai siri 4. 4 kali buat. 4 kali buat pun kadang masuk kali yang pertama, cikgu tu dia lupa dah. Macam mana nak buat ni, Cikgu Syam? Saya dah lupa dah. Ulang balik. Kena sabar, cikgu. Kita bila menghadap dengan ICT ni, kalau orang yang tak mahir ni, cikgu yang tak kurang mahir, kita kena sabar. Maknanya kita kena buat urusan, buat balik latihan 4, 5, 6 kali. Kadang-kadang kita terpaksa berjumpa dengan cikgu tu, tanya tak mana yang tak cekap dan lain-lain lagi. Saya sendiri pun untuk bantu cikgu-cikgu saya ni, saya buat kadang-kadang saya hantar dalam bentuk WhatsApp, saya buat dalam bentuk video. Video mudah ya. Saya buat dalam bentuk video, saya share dalam WhatsApp sekolah. 5 minit ya. Contoh dia video macam mana nak upload bahan ke dalam mailing. Contoh. Saya buat video 5 minit. Kemudian saya send bagi cikgu saya tengok. Bahan tu pula saya share pula, saya masukkan juga dalam saya punya YouTube. Jadi dia orang nampak. Ataupun saya punya Facebook. Saya punya page saya sendiri. Jadi saya minta cikgu kata, okey, cikgu tak dapat, cikgu tak cekak, cikgu boleh tengok balik, sama ada cikgu boleh tengok dalam Facebook saya, cikgu boleh tengok dalam YouTube saya, ataupun cikgu boleh tengok dalam WhatsApp sekolah tu yang saya dah buat tu. Cikgu boleh tengok. Jadi cikgu boleh tengok situ sebagai panduan untuk cikgu. Okay, ini adalah bengkel penggunaan mailing lah di sekolah. Sampai siri 4 cikgu. Jadi kita kena sabar. Saya ni memang yang cuma tabir-tabir, cikgu saya pun kadang-kadang ada yang kata, cikgu kami ni tak apa cekap cikgu.
Tak lambat cikgu. Saya kata tak apa. Biar lambat tak apa. Janji buat daripada tak buat langsung. Biar lambat tak apa. Ansur maju. Akhirnya cikgu yang dah selesai. Ada cikgu tu dia setengah kata, cikgu saya ni tak mahir cikgu. Saya kata tak apa. Hantar satu saja bubuh dalam mailing tak apa. Macam contoh dia, ada satu cikgu ni, dia kata saya memang tak mahir cikgu Syam. Saya kata tak apa. Cikgu bubuh dalam mailing cikgu tu rekod perkembangan murid. Bubuh dalam tu. Cuma data tu saya ajak kata data tu cuma untuk SIM saja, untuk lihat saja. Orang lain tak boleh edit. Jadi untuk senang kita nak tengok. Untuk saya pantau rekod perkembangan murid, budak dan bahan-bahan apa evidence yang cikgu-cikgu ni buat. Senang, kita kena kutip pun senang cikgu. Kalau ada benda macam ni. Okay, ini antara mailing yang telah dihasilkan oleh cikgu-cikgu sekolah saya. Ada yang cekap, ada yang lambat. Biasalah cikgu hak tu. Okay. Ini mailing yang saya sendiri dengan pentadbir saya. Okey. Apa yang saya nak tekan lagi satu, walaupun kita buat kursus sebanyak mana pun buatlah, kata 50, 60, tapi kalau kita tak rekod, dia akan jadi isu. Saya pernah, cikgu, ada sekali, tahun 2020 tak salah saya, mula-mula masuk. Buat kursus banyak. Tapi tak daftar. Bila tak daftar, bila pergi mesyuarat, data tu kosong. Data tu kosong. Jadi, kena pastikan data tu, semua rekod mesti kena daftar. Okey. Dan seterusnya adalah, begitu juga dalam SPLG, kena daftar. Dan rekod-rekod ni kita simpan. Okey, habis. Terima kasih. Okey, sekarang saya nak tunjuk kat cikgu, secara ni mailing yang ada. Yang ini adalah data studio cikgu dah. Ini data studio yang mana lepas kita buat teacher's voice, kita hantar mail ke sini untuk kita generate, untuk kita analisis data. Data dia kita simpan di sini cikgu. Jadi mudah. Okey. Kemudian seterusnya, ini mailing. Ini mailing hak saya sendiri untuk pengurusan kita. Jadi data ni start daripada tahun 2001 sampailah tahun 2022. Semua data-data ni kita simpan di sini, termasuklah pengurusan fasa 1, fasa 2, penjaminan kualiti, PSO sekolah, dokumen rujukan PBD dan lain-lain lagi. Okey, jadi untuk mudah untuk kita nak buat saringan. Okay, kemudian seterusnya, ini adalah Google Classroom kat sekolah cikgu nah. Google Classroom sekolah saya. Okay. Jadi data-data ni kita simpan di sini. Jadi mudah untuk kita cikgu. Okay. Ini data kita untuk kita simpan di sini. Dan cikgu-cikgu kita pun mudah untuk akses, yang mana kita masukkan beberapa classwork yang kita rasa perlu, mailing, kemudian ikut skor kita lah. TS25 ke, modul ke, kaunselor ke, apa semua ke. Ada cikgu yang saya suruh buat mailing Google Classroom dia orang sendiri. Manakala yang ini pula adalah Padlet saya sendiri. Yang ni Padlet saya. Yang mana dalam Padlet ni kita boleh buat pengisian beberapa perkara yang kita boleh simpan di sini. Ini adalah antara kaedah yang paling mudah cikgu untuk kita simpan. Kita nak simpan. Yang ini adalah antara yang paling mudah. Okey, saya tunjuk yang ini mailing cikgu nah. Saya ambil contoh. Ini antara cikgu yang tak berapa cekap juga dah. Ini mailing cikgu yang kurang mahir. Ustaz ni dia buat juga. Itu yang saya lega, alhamdulillah. Ustaz ni dia buat juga. Dan dia hantar satu dia buat saja. Ini dia buat juga cikgu. Tersedia juga. Tak apa, kita bagi saja. Yang ini dia buat rekod perkembangan murid dia ada di sini. Okey. Kidah lah apa semua, data. Okey. Mana dia ada rekod sini, bagi ada. Senang untuk kita lihat di sini. Okey, ni data-data dia. Begitu juga contoh dia saya ambil, saya ada share lagi, seorang dua lagi. Ni teacher Asma ni. Yang ni ustazah cikgu nah. Ni ustazah. Dia ajak bahasa Inggeris. Okey.
ustazah tapi dia ajak bahasa Inggeris. Ada yang dia disimpan di sini. Ini dalam progres cikgu. Kalau cuma satu yang saya nak pesan cikgu, kalau kita buat, jangan orang kata expect cikgu tu akan buat lengkap, hebat macam kita. Bagi peluang untuk cikgu-cikgu tu buat secara ansur maju. Lambat pun tak apa. Tak ada masalah. Ini antara evidence yang dia simpan dalam Google hari ni, dalam mailing dia orang masing-masing. Okey. Tapi yang paling mudah untuk cikgu lah kan. Kalau cikgu-cikgu yang orang kata untuk barisan pengetua nak buat paling mudah, kita buat share yang paling mudah aja. Tak payah ambil yang terlalu susah. Saya pun ada yang setengah-setengah pengetua ataupun besar, saya tahu ada yang lebih advance, yang buat yang lebih hebat lagi. Tapi untuk situasi sekolah saya adalah sebuah sekolah kampung yang berada di hujung Kedah ni, jauh daripada orang kata ni, yang sekolah ramai orang ni. Kita buat yang paling mudah. Janji kita buat yang paling mudah untuk bantu cikgu, daripada kita buat yang kata terlalu hebat sampai cikgu kita tak kuasai pun dia jadi susah juga. Kata. Okey, saya ingat setakat itu saja perkongsian. Hari ini perkongsian simple saja sebab yang siri 9 itu berat cikgu Yati. Sampai pukul 4.30 pun tak selesai lagi ada yang cikgu tanya sebab PPD itu berat. Jadi hari ini saya nak kongsi hak simple-simple dia kat cikgu. Simple pun teruja ni, teruja. Dia simple ya. Tapi memang buat secara, kalau nak buat, kalau pengetua-pengetua ataupun PGP buat secara ansur maju. Sebab cikgu saya memang cikgu Puan Hati, cikgu saya semua dia kata umur macam saya lah, umur 50 lebih, 48, 49. Ada yang kata kadang-kadang pun hak yang dari segi WhatsApp ni pun ada yang tak berapa nak mahal. Kata cikgu ni macam mana nak hantar WhatsApp ni? Bolehkah cikgu hantar dokumen? Nak hantar dokumen ni macam mana cikgu? Pasal apa saya tekan ni tak naik ni pula cikgu? Ada pula duk tanya. Macam-macam. Jadi buat secara ansur maju. Janji benda tu berjalan dan kita dapat menyokong program yang telah diminta oleh KPM. Kita ni sebagai pentadbir, bukan kata tanggungjawab ni sebagai guru besar saya dengan pengetua saya kena laksanakan ni. Cikgu-cikgu yang jadi KP pun, MLT pun ada tanggungjawab sendiri. Kalau cikgu jadi KP, kalau cikgu jadi MLT, cikgu bertanggungjawab untuk panitia cikgu. Cikgu boleh buat create. Ada setengah kadang-kadang kawan-kawan kita berada di sekolah, pengetua pun tak kalut. Pengetua dengan guru besar pun tak kalut nak buat khusus, nak suruh buat kuasai bidang macam ni, takkan kita nak buat. Itu adalah satu konsep yang silap. Saya pun nampak dari cikgu saya. Kalau dah mahir, kalau mampu ajak kawan lain buat, tak ada masalah. Dan setakat law ni saya lega. Mula-mula masuk dulu, saya dengan fikir ya, duk guide. Sekarang ni saya dah ada 2, 3, 4 orang cikgu yang umur dia pun dalam 48, 47 yang boleh bantu dah kawan-kawan hak lain ni buat sikit-sikit. Bila tu kawan-kawan dia tanya, "Cik, ni macam mana nak buat ni?" Lah. Boleh jadi mentor dah. Dia boleh jadi mentor dah. Itu yang lega kata. Jadi saya pun tak teruk dah lah kata. Tak teruk kata. Cuma macam kemarin kita selesai. Macam kemarin tu saya jemput 2 buah sekolah. Sekolah ni adalah antara sekolah jugalah sekolah yang orang kata jauh ke dalam lah. Dalam daerah Palanterak ni. Palanterak ni jauh Puaneti, daerah dekat sebelah Thailand. Isu yang sama juga. Cikgu yang tak apa mahir ICT. Tapi isu di sekolah, ada satu sekolah tu, isu dia lain. Cikgu dia cikgu muda. Tapi biasalah kemahiran ICT ni tak sama. Jadi kita jemput. Kita 2, 3, 4 orang cikgu untuk main ke sekolah untuk belajar. Alhamdulillah ada. Saya pun tengah duk cadang dengan cikgu-cikgu saya yang lain. Mungkin kita akan buat 1 ataupun 2 lagi khusus secara berfasa untuk penambahbaikan. Kemarin baru selesai Padlet. Kemarin selesai cerita buat asas ya Padlet. Macam mana nak bina Padlet, macam mana nak tulis nak buat tema Padlet tu, macam mana nak buat dia punya page tu, apa nak buat, macam mana nak tukar color. Mudah-mudah ya. Masuk siri yang kedua, kita advance sikit lah. Macam mana nak upload, macam mana nak create, macam mana nak tukar wall dan lain-lain lagi. Sebenarnya kalau dalam Google Classroom, tuan-tuan dan puan, dalam Google Classroom tu dia dah bagi dah pautan dia tu. Pautan tu hak mudah-mudah ya Google Classroom bagi kita. Dia tak bagi yang susah-susah. Dalam pautan ada 5 tu. Dalam tu ada Wikilab,
apa Padlet dan lain-lain, hak mudah yang cikgu boleh kuasai. Tapi macam saya kata lah, kemahiran cikgu ni tak sama. Ada cikgu yang laju, ada cikgu yang pelan. Tapi kita ni sebagai pemimpin sekolah tu yang nak kena gerak tu. Okay, saya ingat setakat itu dahulu Cikgu Nurhayati. Mungkin kita boleh buka slot sikit kot. Untuk Kita buka cikgu-cikgu slot ada sekejap. apa-apa pertanyaan. Kalau ada Silakan cikgu. Cikgu boleh type di meeting chat tu ataupun boleh juga on mic and then terus bertanya soalan. Okey, Ini simple ya kita kongsi. Sementara kita menunggu soalan GB Syam saya panggil GB Syam je boleh ya? Boleh. Saya nak korek sedikit lagi bagaimana GB Syam ni boleh begitu tangkas dan kompeten menguasai ICT. Ni nak tahu juga ni. Sebab banyak kita ni macam GB cakap tadi, kita masuk remaja berubah dah ni kita sebenarnya. Guru super senior kan. Tapi bila saya melihat GB Syam dah 2 slot ini, saya rasa luar biasa. Sangat hebat. Jadi bagaimana boleh GB Syam kongsilah dengan kita ni boleh tangkas dan menguasai digital. Soalan Puan Nurhayati tanya saya ni, saya ingat soalan kelima, soalan keenam dah. Ada cikgu saya sendiri pun tanya. Dia kata, cikgu, saya nak tanya cikgu lah satu soalan. Dia kata, okey, cikgu nak tanya apa? Dia kata, saya heran lah cikgu. Cikgu punya cara kerja tak pernah down. Dia sentiasa dalam keadaan stable, sentiasa fokus dengan kerja. Lepas tu satu dia macam mana cikgu cekak ICT? Rasa dia mudah saja. Dia jadi saya ni sebenarnya saya jadi cikgu, saya adalah cikgu ICT. Memang ada ICT dia dah. Makanan saya ada satu. Kemudian saya ingat satu pesan pengetua saya je. Gusak saya. Dia kesan, dia kata, Syam, dia kata, saya menjadi cikgu besar dulu. Besar. Bila kita jadi cikgu besar ni, kadang-kadang kita pun besar jadi budak nakal juga. Komplain. Apalah semua jawatan bagi kat aku ni hampir 8 macam saya jadi setiausaha ICT, guru darjah cikgu darjah 6 ajak bahasa Inggeris dan lain-lain lagi, jadi banyak pengendara ICT lah apa semua guru kata jadi. Tapi cikgu saya rusak ni, dia kata jangan merungut apa yang aku bagi sebab benda tu dia akan bantu. Jadi hak ni yang lega ni, dia banyak bantu saya untuk buat jadi sebagai guru rusak ni. Kemudian cuma saya ni tahu rajin lah sikit. Saya pun belajar dalam YouTube. Gaji banyak tu, bukan gaji sikit tu, gaji banyak. Belajar dalam YouTube ya Puan Yati. Saya tak cari tok guru, saya cari yang YouTube je. Saya tengok YouTube pun, saya tengok cikgu-cikgu yang mahir. Ada 3 orang yang mahir yang saya kenal. Jadi saya belajar dengan dia orang ya. Belajar dengan YouTube, kemudian cuba explore sikit. Bila kita dah cekap, baru kita buat untuk sekolah kita. Okey, Cikgu Ami. Cikgu Syam, cabaran utama cikgu sebagai pemimpin sekolah tanpa kaitan guru yang mana Ustaz? Apa dia tanya? Cikgu Syam. Cabaran utama cikgu sebagai pemimpin sekolah, tanggapan guru yang sudah terbiasa cara lama tanpa digital. Cikgu berjaya ubah mereka mengikut arus ICT. Okey, macam ni cikgu. Apa pun terima kasih Cikgu Ami. Ami ke apa? Ami no. Cikgu Ami. Okey. Cikgu Ami, saya cakap betul-betul lah. Sekolah saya ni memang duduk ke dalam. Dan saya pun telah diberi amanah tahun 2019. Saya mula-mula sekolah saya pertama jadi gusak Puan Nurhayati. Saya sempat jadi gusak di sekolah pertama saya tu 8 bulan saja. Selepas selesai isu di sekolah lama tu, mantan PPD saya kata, Syam mai ke sekolah Kampung Blukang. Saya kata ni kalau main tak ni mesti ada isu. Dia kata isu apa? Dia kata pi masuk nanti tahu. Rupanya ada isu dia tu. Jadi hak yang untuk ICT ni Cikgu Ami, macam saya abang tadi lah, saya ni kena sabar. Tapi kalau kita nak isu, kita tengok dulu data, buat itu, kita akan tengok dulu apa yang cikgu kita rasa keperluan mereka. Jadi tumpu hak tu, tumpu yang kehendak cikgu tu dulu. Tapi nak kena sabar. Kehendak cikgu ni dia pelbagai, tapi kita buat dalam survey tu, kita tahu apa yang cikgu kita perlu. Contoh ada, saya mula buat survey mudah ya. Saya buat survey, kita tengok, cikgu aku ni, dia tak cekap PowerPoint rupanya. Jadi kita buatlah khusus PowerPoint tu. Tapi
kalau Cikgu Ami, contoh kalau Cikgu Ami ni adalah seorang cikgu biasa, cikgu mungkin boleh ajukan kepada guru besar ataupun pengetua, macam mana nak buat cikgu? Boleh tak kita buat khusus? Ada setengah cikgu, dia ada setengah pengetua, dia tak pernah tanya pada cikgu-cikgu dia, ada cadangan tak? Macam saya ingat Puan Yati pun selalu buat macam ni. Sebab saya tahu Puan Yati antara pengetua yang hebat. Dia akan tanya pada cikgu dia, cikgu ada idea apa? Apa cikgu nak? Masa tu baru kita nampak. Baru kita boleh buat. Tapi Cikgu Ami saya abang betul memang kena sabar. Saya abang betul saya sabar. Kata, asuh tu pelan-pelan. Terpaksa asuh pelan-pelan dan kalau nak buat khusus, buat banyak kali. Buat 2, 3, 4 kali. Contoh dia mailing, saya terpaksa buat sampai dekat 6 kali sesi. Baru cikgu cakap, ni pun ada yang tak cakap. Pasal pun ada mungkin buat lagi sekali, mungkin duk tanya, cikgu macam mana buat masuk link ni? Saya pun dah lupa dah. Contoh kata macam itulah. Tapi kena sabar. Kena ulang-ulang. Oh, kena ulang-ulang kata. Biasalah kata. Contoh dia macam kita belajar kayu basikal pun jatuh, bangun kayu balik macam tu, kena sabar tu. Dia kena sabar ya cikgu. Saya nampak Cikgu Syaril angkat tangan tu hand up tu. Cikgu Syaril ni otai ni. Cikgu Syaril ni otai ni. Saya nak jawab takut kan ni. Oh, Cikgu Syaril silakan. Ya Cikgu Syaril. Ni orang hebat kan ni, Cikgu Syaril ni. Orang hebat ni. Orang hebat orang yang hebat terok ni. Tak boleh on mic. Tak boleh on mic. Cikgu Syaril tulis bagian message. Boleh dah. Okey. Dah boleh. Okey, silakan Cikgu Syaril, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tahniah Cikgu Haji Bisham. Terima kasih Puan Yati. Terima kasih banyak-banyak. Aku kurang sikit lah tanya sebab teruja dengan Haji Bisham. Hari itu tak dapat bersama untuk satu sesi kan. Ya. Nak tanya sikit lah. Sebab Haji Bisham ni 1 dalam 1000 lah boleh kata. Betul, sebab ramai pentadbir yang boleh IT ataupun hebat dalam IT untuk mentadbir dan boleh menyelesaikan banyak masalah. Apa yang Haji Bisham letakkan pada nak tanya tadi apa? Padlet tadi. Apa bahan-bahan yang Haji Bisham letakkan? Okey. Saya share balik Cikgu Syaril nah. Okey boleh. Kadang kita tak nampak benda tu nampak simple tapi tak tahu apa kegunaannya. Nampak Cikgu Syaril? Nampak clear. Okey. Untuk Padlet saya ni, yang pertama saya kerja buat kita lah Cikgu Syaril. Pengurusan PBD, SKKB apa semua. Kemudian rekod ladap PLC yang kita buat. Ni yang kemarin pun dah masuk dah. Kemudian CJ penghargaan termasuklah dengan CJ CDL ni. Saat lagi ni lepas isi mailing kita ni, apa dia punya pautan tu, terus saya buat masuk di situ. Kemudian pengurusan sekolah, tata cara pengurusan penerimaan dan lain-lain lagi dah. Yang apa yang kita rasa perlu. Kemudian pengurusan kurikulum, minit mesyuarat panitia apa semua. Yang mana kita, maksud dia ada mailing ni yang saya isi ni, hak mana yang kita rasa perlu, yang kita akan bila-bila kalau kita pergi mesyuarat, tiba PPD minta data ataupun PPD telefon tengah malam ke, dia nak data, kita boleh ambil akses terus. Tapi saya buat kaedah paling mudah macam ni lah Cikgu Syaril. Saya kebanyakan data penting, saya tak bagi dah buat letak dalam laptop biasa tu. Mana dia semua data penting yang cikgu yang perlu buat, yang cikgu perlu isi, yang kita sendiri nak data tu dengan cepat, saya buat dalam bentuk drive dan saya bagi link, cikgu isi terus di situ. Mana dia data tu kita boleh akses terus dah. Kalau kita buat, kita contoh kita, okey tak apa, letak dah di desktop komputer di bilik guru. Kalau kita nak ambil tu memang tobat lahum dah lambat. Jadi kita buat dalam bentuk drive, kongsi terus dengan warga sekolah, dia orang akan isi, terus kita boleh dapat di situ. Jadi senang kalau kita boleh pantau dah cikgu-cikgu kita buat tak buat apa semua tu. Yang ni antara yang lain lagi tu, contoh dia lagi, yang ni hak mailing cikgu-cikgu saja yang dia orang buat. Ni pun nanti nak kena bawa masuk pula pautan Padlet dia orang. Senang saya nak pantau. Berapa ramai dah cikgu saya yang dah simpan dah evidence PBD dia orang lah, takat mana dah yang kita boleh tengok dan lain-lain lagi. Yang ni. Okey, yang ni antara pautan, antara video YouTube yang ada yang bisa buat, integriti, SKPM, quality sekolah yang baru yang akan kita jalani sekarang ni. Kebetulan saya sendiri pun dah jadi sekolah mentor, yang jadi maklumat-maklumat ni kita simpan di situ. Itu ya Cikgu Syaril. Okey. Mana dia atas keperluan kita lah, mana dia senang cakap atas keperluan kita. Apa yang kita nak simpan di situ. Senang kita nak akses kan? Kita nak akses.
Sebab kalau kadang kalau kita malam kata panggil, dia jadi masalah. Kata kalau kita tiba-tiba telefon, cikgu macam mana? Cikgu boleh bagi data saya. Kalau minta maaf cikgu, saya duduk kat market ni. Memang tak dapat dah lah data tu. Jadi buat dalam bentuk drive tu, kita boleh pantau ni tak isi lagi. Data tu kita boleh ambil terus. Kata macam tu. Okey, Cikgu Syarif. Jawab dah soalan tu. Menjawab sangat. Nampak. Saya susah hati juga nak jawab soalan orang hebat ni. Jangan. Saya sama je macam orang lain. Terima kasih Cikgu Syarif. Terima kasih. Sama. Ya. Kita pergi ada satu lagi GB Syam. Cikgu boleh. Bagaimana GB Syam memudayakan ICT di sekolah? Bagaimana memudayakan ICT di sekolah? Ya. Okey, memudayakan ICT di sekolah, dia mudah ya. Cara dia. Leader tu yang dulu. Kata, kalau leader tu tak budayakan ICT di sekolah, ada setengah cikgu saya dia kata, cikgu kami ni tak apa cakap. Kami ni dah lama. Lepas tu kami ni orang lama kata. Jangan kata lama, saya pun lama juga kata, saya pun umur 53 juga. Saya tak expect cikgu buat yang terlalu hebat apa semua. Just buat yang simple tapi cikgu boleh buat benda tu. Maknanya kalau orang tanya cikgu tahu tak apa Padlet? Tahu. Cikgu boleh buat dak Padlet? Tahu. Saya nak simple-simple macam tu ya. Saya tak pernah expect kata suruh cikgu masuk apa Microsoft apa trainer ke apa. Saya tak pernah ini sebab saya tahu perempuan cikgu saya bukan sampai level macam tu. Kata. Jadi saya terpaksa down to earth cari yang simple yang cikgu saya boleh buat. Antara yang boleh buat macam itulah cikgu. Kata ambil apa, buat Padlet, buat MyLink, buat Drive, buat Google Sheet, buat Google Form, ambil mudah-mudah ya. Buat sampai ke orang kata buat QR code pun saya buat khusus cikgu. Saya buat betul. Setengah orang kata, QR code pun buat khusus. Kena buatlah macam saya kena buat pasal cikgu saya tak cakap. Jadi saya buat khusus QR code tu. QR code pun buat khusus. Kata, macam mana contoh kata kita nak, saya kata tapi saya buat cikgu lah, kata saya nak ke arah paperless. Saya kata, jadi kita tak banyak ajar. Jadi cikgu buat dalam minit mesyuarat, cikgu hantar mic ke saya dalam bentuk QR code saya. Jadi kalau pegawai-pegawai MI pun saya kata, minta maaf tuan, saya tak banyak dalam bentuk hard copy, tak banyak dokumentasi. Tuan kalau tuan nak, tuan tolong scan QR code di sini. Kata. Jadi takkan pegawai tak cakap QR code kot yang mai melawat sekolah kan. Jadi lain sangatlah. Jadi mana dia kita dah laksanakan dah digital tu di sekolah. Orang kata walaupun tak sehebat sekolah-sekolah yang lain-lain lah. Sekolah saya tak hebat ICT. Hebat ya Allah. Buat mudah-mudah ya kata. Hebat tu GB Syam saya. Tengok. Okey, tapi ada satu soalan lagi dari saya. Okey. Okey GB Syam Okey. Tengok dekat sini pun tak ada, dia hanya apa yang diperkatakan pemimpin perlu kepimpinan melalui teladan. Okey, itu pendapat Cikgu Syarif tadilah. Okey, gini. Sebagai GB kan, kita nak sebagai PGB ni kita nak membawa kumpulan kita ni bersama-sama. Jadi bagaimana GB Syam boleh berikan confidence pada guru? Satu. Okay. Kedua, memotivasikan guru-guru yang super senior ini supaya satu, dia berfikiran positif. Kedua, bila dia berfikiran positif, dia akan membuat transformasi dan nilai tambah dalam diri itu, dan akhirnya guru-guru di sekolah GB ni boleh menjadi tangkas digital. Dan benda tu saya nampak konsisten. Jadi mesti ada cara atau kaedah yang GB lakukan supaya terima, buka minda, terima secara positif, konsisten, and then tangkas. Okay. Boleh kongsi sikit? Dia macam saya, kita selalunya kita buat morning prayer kan, pagi Ahad apa semua, ataupun kadang-kadang kita dalam online kita ni. Kadang saya ambil cikgu had lama tu, ambil had lama-lama tu. Contoh ada had 50, saya 58 yang nak pencen kan. Dia buat. Lepas tu saya kata, okey, cikgu ni, orang had 5 umur 58 ni pun boleh buat, takkan cikgu had lain tak boleh buat. Jadi aku tahu, saya kata lepas tu kadang saya pun nak berlawak, kadang saya buat khusus. Okey, saya kata okey, cikgu A ni KPI kita hari ni khusus, cikgu A tu kalau boleh buat, mana ada semua boleh buat. Lepas tu saya tanya, kata cikgu A boleh buat tak? Kata cikgu saya dah selesai dah. Okey, cikgu A ni boleh dapat TP6. Lain kalau tak selesai juga tak dapat TP6. Saya kata,
Mana ada kita banyak main psikologi lah kata. Betul lah. Lepas tu saya cari 2, 3, 4 orang cikgu yang saya nampak dia berkehendak, dia nak. Kita kalau orang tak nak, tak boleh juga. Cikgu Nihayati, saya cari orang yang nak. Orang yang rasa saya nak belajar cikgu benda tu. Tapi dia tak cakap, tapi dia nak belajar. Jadi kita tarik 2, 3, 4 orang tim tu, bagi mereka dapat satu benda tu, mereka rasa seronok. Macam cikgu saya ada satu tadi, Ustazah Asma tu. Ustazah Asma tu, dia dari segi keyakinan diri dia tak berapa strong. Tapi bila dia dah buat, dia kata, cikgu, dia jadi seronok. Dia kata, seronok cikgu, saya dah boleh buat dah cikgu. Cikgu, semalam saya dah buat masuk dah satu bahan. Cikgu tengok dah lagi bahan yang saya bubuh dalam mailing saya tu. Saya tahu tu ke? Dia jadi seronok tu. Semalam cikgu, saya dah buat dah video cikgu. Betul video ni saya nak kompres dia bil kecil ni macam mana cikgu? Cikgu boleh ajak saya sampai ke tahap tu. Jadi hak yang tu lah antara saya dapat, orang kata mentor tu saya dapat didik dalam 2, 3, 4 orang. Hak tu yang lega. Sebab kalau seorang puan hati, letih kita. Betul. Jadi hak yang tu lah masa kita buat khusus tu, hak dia orang ni dah akan guide. Dia akan pusing dalam kumpulan tu kan. Cari kawan-kawan kata, okey, ni saya ngajak depan ni, kalau saya seorang cakap letih, saya tak. Okey, apa cikgu A tolong tengok saya kawan-kawan belah ni, cikgu B tolong tengok saya kawan belah ni. Jadi kita tengok sambil itu lagi motivasi lah. Okey, cikgu C. Kalau cikgu C tu boleh buat, hari ni dapat TP6. Cikgu C lepas dah. Okey, saya selesai dah cikgu. Siap dah. Okey, share mic kat saya dalam apa WhatsApp, saya nak tengok. Dia hantar macam saya nak tadi buat kursus pedal kan, dia hantar. Okey, cikgu C pandai hari ni boleh dapat dah TP6. Okey, yang lain tu pun mesti kena boleh buat tak. Saya cikgu C dah boleh buka. Kita buka semua dia ni. Nampak cikgu C dah buat dah padlet dia lagi jadi elok semua. Jadi kawan-kawan ni tengok, kalau cikgu C hak umur 57, 58 dia boleh buat, kita hak muda-muda ni takkan tak boleh buat. Boleh buat kan? Jadi dia orang boleh buat, tapi orang kata taklah secanggih padlet hak lain. Tapi kita buah mula ni kita tunjuk hak gusang dululah. Dia orang tengok, tegoknya cikgu. Jadi dia seronok, dia teruja pula dah dia kata. Itulah cara-cara dia kata. Okey, cikgu Yati. Seronoklah cikgu bawah GB Syam seronok ni. Okay. Satu lagi. Satu yang mengajak ICT cikgu Yati, dia mengajak kita kena belajar macam kita mengajak budak-budak kecil. Dia macam tu. Pertanyaan tu masa mengajar ICT ni memang cikgu dia akan tanya berkali-kali. Kata saya tak dapat cikgu, saya tak dapat cikgu. Memang mengerti sikitlah. Itu jelah. Nak maju berubah, besarlah. Yang penting kita seronok untuk mendidik mereka kan. Okey, cikgu Yati. Soalan ni apa? Satu lagi saya tanya satu lagi. Saya tengok soalan pun tak ada ke sini. Apakah bentuk penghargaan yang GB Syam bagi pada cikgu apabila mereka boleh menguasai, boleh menjadi mentor, boleh membimbing rakan yang lain? Okey. Soalan cikgu Riyati ni saya ambil balik. Saya tak ingatlah siri yang keberapa tau. Saya cikgu Hamidah lah. Betul Hamidah tak salah. Kalau SMK Badrishah. Dia bagi sijil kat cikgu dia. Contoh dia, ni saya dah buat dah di sekolah. Saya buat satu Google Form bulan ni. Dia kata, okey, cikgu-cikgu tolong bagi Sat. Cikgu bagi buat undi. Cikgu mana yang paling cemerlang untuk bulan Ogos? Dia pun buat, dia pakai isi je. Jadi kita bagi penghargaan. Kata, saya buat itu. Tapi saya tak ingat. Dalam siri yang keberapa, tapi CDL lah. Hak tu, saya ambil balik idea tu. Memang berjalan elok, cikgu Puan Yati. Saya memang saya ambil itu. Hak cikgu Syahril ke hak siapa? Pasal cikgu Syahril lah. Pertama ada cikgu Syahril tu ataupun Puan Hamidah, antara dua orang tu lah yang saya ingat saya ambil. Jadi saya ambil balik yang idea dua orang tu, saya create balik ikut lokaliti sekolah saya. Saya buat benda tu. Memang menjadi semua. Kata, alhamdulillah lah kata. Kawan-kawan tolong bagi idea macam tu sekali. CJ macam-macam cara lah bagi CJ. Memastikan guru-guru tu. Cuma saya sama sikit lagi cikgu Yati. Cuma saya macam sekolah saya ni, dia kebanyakan dalam sebulan sekali selalunya ada pelawat yang masuk ke sekolah. Jadi saya tak bagi. Saya akan minta pelawat tu, contoh dia ada satu kumpulan sekolah main. Guru besar yang daripada sekolah luar tu yang akan sampaikan CJ tu kepada cikgu saya sendiri.
Ataupun saya tengok PPD yang akan hadir ke sekolah saya, dia kata hari ni Syam, saya nak hadir ke sekolah. Okey, tak apa tuan nak hadir pukul berapa? Saya nak hadir dalam pukul 10. Okey, saya standby dah. Okey, saya minta PPD tu tolong sampaikan. Dia bila orang luar ni yang sampaikan, dia appreciate tu link, dia seronok tu link. Rasa dihargai. Rasa lebih itu dihargai. Itu yang penting. Rasa dihargai itu dia meresap dalam jiwa guru dan akan memberi satu momentum motivasi untuk mereka terus konsisten menjadi walaupun sekepil sijil yang bernilai RM2. Ya, betul. Nilai itu tak penting. Nilai tak penting. Nilai itu tak penting, penghargaan dari hati nurani itu yang sangat penting. Menjadi satu suntikan motivasi yang hebat untuk guru-guru kita. Ya. Ada lagi? Kalau tak ada, mungkin kita boleh rumuskan saja, GB ya. Ya. Okey, kejap cas laptop. Bateri pun habis dah. Okey. Saya rasa saya cek dekat ni pun tak ada, yang hands up pun tak ada. So saya rasa program hari ini, siri kita pada hari ini sangat memberi makna dan satu motivasi kepada saya sendiri dan juga pengetua guru besar dan juga guru-guru yang lain untuk jadi sama seperti GB Syam. Walaupun kita remaja purba, guru super senior, tapi khususnya pemimpin sekolah itu sendiri tidak boleh give up untuk menguasai digital kerana itulah dunia kita sekarang. Nak tak nak kita kena harungi dan kita kena lalui, kita perlu melaksanakan nilai tambah dalam diri sendiri. Jadi saya rumuskan program kita pada hari ini, iaitu saya melihat bahawa bagaimana peranan PGB itu perlu signifikan untuk memastikan guru-guru boleh menguasai digital khususnya. Ini dalam konteks digital, maksudnya dalam apa perkara lain juga pengetua guru besar itu adalah suri teladan yang terbaik bagi kita memacu sekolah kita. Yang kedua, saya lihat di sini bahawa sebelum kita melaksanakan apa-apa program macam yang penguasaan digital di sekolah GB Syam ini, kita perlu melihat apa isunya. Isunya GB Syam telah kena pasti, iaitu guru-guru perlu menguasai dan tidak semua guru boleh menguasai digital, hampir 80% tidak boleh menguasai. Maka di situ pengutipan data dilaksanakan untuk melihat di mana keperluan, apakah program yang perlu dilaksanakan dalam tempoh masa, dia punya berapa tempoh masa yang diperlukan dan seterusnya. Program itu dilaksanakan melalui ladap. Dan saya tertarik juga GB Syam cakap tadi, bukan secara ladap secara bersemuka, tetapi juga GB juga menggunakan secara video ataupun media sosial lain untuk berkongsi perkara-perkara yang sekecil-kecil bagi membantu warga pendidik kita ataupun di sekolah GB Syam atau di luar sana untuk memahami dan juga untuk dapat menghasilkan nilai tambah dalam pengetahuan digital mereka. Jadi tahniah dan syabas GB Syam, saya cukup teruja, sangat hebat sangat hebat. Saya pun tidak sampai ke tahap itu dari segi digital jadi saya sangat teruja dan sangat rasa gembira atas perkongsian kita pada hari ini dan mengharapkan lebih ramai lagi pengetua guru besar yang sama seperti GB Syam dan seperti Cikgu Syahri cakap tadi, nak 1 dalam 1000. Itu betul. Itu saya memang akui perkara tersebut bila saya melihat dah masuk siri yang kedua GB membentangkan perkara-perkara berkaitan dengan digital. Jadi saya rasa setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini. Jadi akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada GB Syam dan juga pihak CDL kan memberi ruang dan peluang kepada kita dan juga kepada semua guru-guru yang berada di dalam talian sehingga ada 108 orang partisipan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada guru-guru yang hadir secara dalam talian atau YouTube yang sanggup meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Anda memang hebat kerana anda mencuri masa untuk menambahkan
ilmu pada hari ini. Jadi diharapkan untuk minggu-minggu seterusnya terus konsisten bersama-sama CDL untuk kita tambah baik lagi ilmu kita untuk menjadi orang yang tangkas dalam apa jua bidang yang perlu dikuasai oleh guru-guru. Kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Cikgu Yati, kita selfie sekali kot. Boleh. Kita semua open kamera. Boleh. Mana yang ada? Naya ada. Pun nak kenal juga Cikgu Syaril. Terima kasih Cikgu Muhammad kan? Subri. Tak kenal kan? Tu je Cikgu Syaril. Cikgu nama Lenovo saya om tak nak. Cikgu Ami. Lenovo tu, Lenovo. Biasa. Cikgu Polisi, tak ni. Cikgu Nalini, how are you? Okay, Cikgu Mary. Cikgu Mandi, how are you? Buka. Kita berkenalan. Kita kenalan sikit. Kita Cikgu kenal. Azlida, terima kasih. Cikgu Mawar dari pada Tangkap. hari ini. Okey, Wani takat gambar Wani. Terima kasih. Jadi screenshot. Wani tolong Wani. Okay, saya kira dah bersedia. Saya start ambil. 1, Alright. 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Cikgu Freestyle. Zida, terima kasih Cikgu Zida. Okay. Untuk hari ini. Terima kasih cikgu. Okey, slot lain. Tak ada. Okey. Okey. Terima kasih semua Cikgu Syaril. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum Jumpa lagi. Terima kasih. Sijil lah. Mungkin ada yang tak ini lagi sijil kot. Oh, ni ada dah. Isi pautan kehadiran. Okey, terima kasih semua insya-Allah. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.